Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Ini projek pembodohan PAS kepada rakyat, kata Mujahid. Pemberian hibah perlu memenuhi dua syarat utama iaitu aset lembaga tamu haji perlu melebihi liability manakala agensi tersebut perlu menjana keuntungan terlebih dahulu. PricewaterhouseCoopers PwC mendapati akaun lembaga tamu haji diaudit berakhir 31 Disember 2017 merekodkan aset keseluruhan 70.3 bilion ringgit. Sedangkan liability ialah 74.4 bilion ringgit menunjukkan defisit sebanyak 4.1 bilion ringgit. Demikian kata Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof yang ketika itu menyandang jawatan Menteri Hal Ehwal Agama di Jabatan Perdana Menteri pada tahun 2019. Kemarin Mujahid mengulangi kenyataannya apabila dalam kempen pilihan raya negeri Melaka ada pihak yang mendakwa beliau menjual aset tamu haji. Kata Mujahid, pemberian hibah atau dividen oleh pengurusan tamu haji sejak 2014 juga bertentangan dengan Akta Lembaga Tamu Haji 1995 kerana hibah hanya boleh diberi jika tamu haji mencatatkan keuntungan. Beliau terpaksa mengambil risiko iaitu keputusan yang sukar untuk menyelamatkan tamu haji. Kita bukan jual aset tetapi kita nak menyelamatkan tamu haji, ujar Mujahid. Kata Mujahid, tamu haji akan menghadapi bahaya apabila keadaan kewangannya gawat. Ia bukan soal sentimen tamu haji ini milik orang Islam, namun ramai mengambil kesempatan untuk tujuan politik. Kata Mujahid, nilai aset yang rugi kira-kira 9.7 bilion ringgit. Justru beliau melaksanakan kaedah penstrukturan tamu haji dengan mewujudkan syarikat tujuan khas SPV untuk memulihkan kedudukan kewangannya. SPV yang diwujudkan pengurusan baharu lembaga tamu haji akan memaksimumkan semua aset tamu haji yang prestasinya tidak memuaskan termasuk kemungkinan menjual aset berkaitan. SPV ini syarikat bertujuan khas, Special Purpose Vehicle yang kerajaan kita, ini satu saya betulkan kita bukan jual dekat SPV. Kita transfer aset itu. Kita pindahkan aset itu yang harga betul nilai dia ialah 9 bilion saja. Lebih kurang. 9.7 begitulah. Tapi kerajaan oleh kerana dia nak membantu soal gap antara aset dengan tanggungan yang semakin melebar dan untuk membolehkan kita mengeluarkan hibah. Kalau tidak saya tak boleh buat keluar hibah. Yalah. Tapi hibah tak ada dah tinggi sebab kita tak untung. Betul. Dia berkata demikian semasa bicara semasa siri 27 bertajuk TH Bukti Kejayaan PH, kenapa PAS UMNO tidak iktiraf pada 18 November. Beliau memberi hibah hanya 1.25% tetapi halalan thayyiban mengikut undang-undang halal bukan dengan cara mengorek aset simpanan. Mujahid berkata SPV iaitu Urus Harta Jemaah Sdn Bhd UGSB di bawah tanggungjawab Kementerian Kewangan iaitu kerajaan bukan swasta. Kebetulan Kementerian Kewangan diterajui oleh Lim Guan Eng. Ia bukan diberi kepada DAP, katanya. Baru-baru ini Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Idris Ahmad berkata segala bentuk penjualan aset milik lembaga tamu haji diuruskan oleh syarikat tujuan khas SPV yang dibentuk semasa pentadbiran kerajaan terdahulu telah diarah supaya dihentikan. Saya telah mengarahkan dihenti sebarang bentuk penjualan baru-baru ini terutama aset peladangan yang dimiliki oleh tamu haji, katanya lapor Harakat Daily 18 November lalu. Mengulas mengenainya, Mujahid menasihatkan Idris agar membaca Akta Tamu Haji supaya beliau dapat melihat. Perjalanannya itu ditentukan oleh akta. Okey, itu penting, akta. Yang kedua ialah menteri, walaupun dia bertanggungjawab penuh, Menteri Agama, tapi tanggungjawab penuh dia itu kena memastikan ikut akta, bukan ikut emosi. Bukan ikut kepala otak dia ataupun dengan tekanan daripada sentimen politik. UGSB sebagai syarikat yang diperbadankan oleh Kementerian Kewangan tidak kira siapa yang jadi menteri adalah satu perkara yang disebut ongoing concern. Ia menjadi komitmen yang berterusan tak kira siapa yang jadi kerajaan. Ini bermakna perjanjian itu valid, jelas Mujahid.
Kata ahli Parlimen Parit Buntar itu, kenyataan menteri tersebut hanya berasaskan sentimen dan emosi sebab dia dah kata Mujahid jual aset sedangkan Mujahid tak jual aset. Hanya kerana ia tukar nama dah jual aset. Ini semua cerita otak yang jahat tetapi cuba nak tunjuk langgak pandai. Sedangkan semua orang tahu hotel-hotel ini tidak dijual, tegas Mujahid. Aset-aset itu bukan di bawah kuasa Menteri Agama. Menteri Agama tidak boleh mengarah Kementerian Kewangan kerana SPV ini di bawah bidang kuasa Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Kata Mujahid, kita buat perjanjian first right of refusal jika hendak dijual. Dia kena tanya tamu haji yang ada hak untuk membelinya iaitu hak penolakan pertama. Mujahid mendakwa kenyataan menteri itu hanya menggelikan hati sebagai dakwah setelah menuduh beliau menjual aset tamu haji. Seorang itu dilihat tidak cerdik apabila dia mula bercakap, sindir Mujahid. Mujahid berkata Menteri Agama terkejut apabila laporan audit 2019 membuktikan kewangan tamu haji mendapat 5 bintang ikut piawaian. Sementara itu, Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria pula memuat naik tangkap layar sebuah hantaran yang diterbitkan di Malaysia Today. Kenyataan pada tangkap layar itu berbunyi, PAS tidak patut menafikan hak orang bukan Islam dengan mengharamkan judi dan arak. Kenyataan itu dihias dengan gambar besar Mujahid. Dalam komennya, Razman menulis bila cacing naik ke mata. Mujahid menafikan ada mengeluarkan kenyataan tersebut kerana beliau tiada kena-mengena dengan pengumuman Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor berhubung pengharaman judi dan arak di negeri berkenaan. Satu, kenyataan itu tak ada kena-mengena dengan kita pun. Kenyataan itu datang daripada Menteri Besar. Datuk Seri Sanusi. Bahawa Kedah akan tutup premis judi. Okey. Saya tak tahu, dia yang cakap. Kemudian tanyalah dekat Menteri Agama. Menteri Agama ni pula jawab, kau nak lah kalau suami kau kaki judi. Tak terjawab juga tu. Tak terjawab juga. Mereka mantik tinggi. Menurut Mujahid, ini merupakan projek pembodohan PAS kepada rakyat. Tak serik-serik memfitnah walaupun memakai pelbagai gelaran di hadapan nama Tuan Guru, Murabi Ummah, Ustaz dan sebagainya. Bertaubatlah.